Selamat datang ke rancangan Jumpa di 118 di mana hari ini kita akan menyelami satu lagi bangunan yang cukup ikonik, yang cukup bersejarah dan ia akan menjadi titik permulaan kepada sejarah baru kita semua rakyat Malaysia. Bersama saya Awal Asyari, hos anda untuk hari ini, dan saya juga antara yang terawal diberikan peluang untuk naik ke tingkat 118 di mana saya akan berkongsi orang kata sneak peek ataupun imbasan apa yang akan anda semua alami sekiranya menara ini dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia tidak lama lagi. Berdiri dengan ketinggian 644 meter, Merdeka 118 akan menjadi menara yang paling tinggi di Malaysia, yang akan jadi menara yang paling tinggi di Asia Tenggara, dan kalau kita cakap pasal di mata dunia, kita akan jatuh di tangga yang kedua selepas Burj Khalifa yang terletak di Emiriah Arab Bersatu. Dan memang cukup membanggakan rakyat Malaysia sebab kita ada bangunan yang tinggi dengan desainnya yang cukup sophisticated, dan macam orang French juga ada kata, orang Perancis kata raison d'être, iaitu elemen yang penting dalam kehidupan. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut lagi tentang Merdeka 118, jom ikut saya. Place is very huge, so we don't want anyone to get lost, and then we have to search the whole building. Okay? So please inform us, please stay in the group. Baiklah, sebelum kita menjelajah Merdeka 118 dengan lebih terperinci, awak nak bawa anda semua untuk melihat kawasan sekeliling tapak pembinaan Merdeka 118, iaitu Pusat Bandar Lama Kuala Lumpur. Sebabnya, ianya mempunyai sejarah yang sangat penting dan merupakan kawasan di mana berdirinya ikon lambang kemerdekaan negara, iaitu Stadium Merdeka. Macam anda dapat tengok sekarang ni, Awal berpeluang berdiri dalam Stadium Merdeka di mana kita semua tahu ianya merupakan tapak warisan yang cukup ikonik. Kita masih lagi terbayangkan gambaran hitam putih Allahyarham Tuanku Abdul Rahman melaungkan Merdeka! 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 Sebanyak 7 kali dalam stadium ini yang akan kita kenang sampai bila-bila. Sebab saat itu sangat penting, kita bebas daripada penjajahan British. Masih elok lagi, masih cantik lagi. Dan juga proses pemeliharaan stadium ini memerlukan perincian yang teliti dan juga arkitek tersohor Profesor Lawrence Loh yang merupakan pakar pemulihan bangunan-bangunan seperti Chong Fat Zi Mansion di Pulau Pinang yang sekarang ini diberikan taraf UNESCO Heritage Site, telah diberikan mandat untuk menjalankan projek pemeliharaan stadium ini pada tahun 2006. Merdeka Stadium was the first international standard prefabricated reinforced concrete outdoor stadium. It was the largest in Southeast Asia at the time and was specifically built for the official independence ceremony, as well as the venue for the Merdeka football tournament. It became the standard bearer for many years after, both as a building as well as the center of football in the region. In terms of technical achievement, it was way ahead of its time, employing new methods of building, prefabrication, post-tensioning, and shell construction, all in reinforced concrete. Reinforced concrete also enabled the design of very long spans, repetition, and modularity. Its advantage was speed of construction, accuracy of parts, and quality control. The grandstand's shell roof was a combination of parabolic, post-tensioning, and long span design. The outdoor terrace seating was erected with precast reinforced concrete sections lifted and dropped into place. The concrete towers for the floodlights were cast on the ground, tilted upwards, straightened, bolted, and welded onto piled foundations prepared in advance. The beauty of the architecture lay in the fact that the building was designed to respond to the tropical climate, the topography, and context. We were blessed with a masterpiece which, fortunately, thanks to the late Tun Ahmad Sarji, was saved from the wrecking ball. It was at a council meeting that the story of saving Merdeka Stadium unfolded. That afternoon, we had something momentous to announce. He nonchalantly said, "I have something to tell you. I have just bought the 2 stadiums," followed by the equivalent of a wink and a nod. He did the impossible by saving a building that we thought the nation had lost forever.
At a much later time, around 2003, the proposed restoration of the stadium became a reality when the notion was endorsed by the PNB Board of Directors. The first comment that was asked by Tun Sarji and the PNB Board of Directors when they agreed to restore Stadium Merdeka was, make sure we win the UNESCO award. That's all they said. We worked to really answer the brief that was laid out by UNESCO. Not many people know that I was responsible for actually crafting the criteria and rules for the UNESCO Asia Pacific Heritage Awards. That's one of the best kept secrets. The conservation team's aspirations and vision for the project could be summarized as how I account it. My argument was that Malaysia needed one heritage conservation project of sufficient magnitude and importance to propel the heritage conservation ideal to the forefront, to capture the public's imagination, and to create awareness of a national treasure. Also cement Badan Warisan's position as the leading conservation NGO in the region. As a major objective and driver, intention was also to get the stadium ready by 2007 to celebrate the 50th anniversary of independence. When we assessed the stadium, we decided that it had to be restored back to its original form to reflect the period of its highest significance as it was in 1957. Placed alongside every other grandiose project being created by the government, which one would have the greatest legitimacy and justification? Which one would have the most compelling story that evokes the strongest emotional impact and connects us to the collective memories and values of common people from all walks of life, and also connects us to the principles set in the founding documents of our own nation? The key takeaway when a person leaves the stadium, they should go away feeling proud that they themselves have a symbol of independence that says who they are, and they have an identity. Jika kita mengambil konsep komuniti ini dengan lebih besar, Stadium Merdeka ini juga memainkan peranan yang penting bagi komuniti persekitarannya, macam Chinatown, Petaling Street dan juga Kampung Atap. Chinatown ataupun lebih dikenali sebagai Petaling Street dulunya merupakan tumpuan masyarakat Hakka dan juga Cantonese pada zaman perindustrian tin pada tahun 1800-an, yang juga menjadikan kawasan ini begitu kaya dengan sejarah. Begitu juga dengan Kampung Atap yang pernah menjadi tempat penempatan orang Melayu sebelum kedatangan British. Dan untuk merungkai lagi kisah kawasan ini yang begitu kompleks dan menarik, saya begitu teruja untuk berjumpa dengan seorang pakar sejarah yang ternama, seorang penulis, seorang aktivis kebudayaan dan penaung pusaka, dan beliau juga merupakan anak kepada tokoh sejarawan ulung mendiang Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Khoo Kay Kim. Dan inilah orangnya, Edin Khoo. Selamat datang, Edin. Terima kasih. Terima kasih kan. Terima kasih, saya sepatutnya cakap terima kasih sebab Edin ada bersama-sama kita hari ini, dan saya rasa Edin adalah merupakan orang yang paling tepat lah kalau kita nak cerita pasal sejarah dan juga orang kata kita nak walk down memory lane. Kita berada di tempat yang cukup bersejarah, jadi mungkin Edin boleh ceritakan kita kan hari ini dari segi sejarah juga kepentingan kawasan ini kepada masyarakat setempat. Ya. Sebenarnya kawasan ini adalah kawasan pusat lah pada perkembangan Kuala Lumpur ya. Sebab ia tak jauh daripada penemuan 3 sungai pada masa itu ya, dan perkembangan Kuala Lumpur sebenarnya bermula di sinilah sebagai pusat perdagangan kecil. Lepas tu berkembang kepada pusat pentadbiran dan kemudian kepada pusat perdagangan yang terutamanya saluran barang-barang ke seluruh tanah Melayu. Wow. Banyak sebenarnya yang saya belajar daripada Edin. Banyak benda yang kita tak tahu. Okey Edin, mungkin Edin boleh sharekan kepada kita kan sejak penubuhan dia, sumbangan Stadium Merdeka ini kepada bukan saja komuniti, kepada Kuala Lumpur ataupun Malaysia secara amnya. Kita kena fahami bahawa Stadium Merdeka ini merupakan lambang lah kepada kenegaraan kita. Apabila kita wujud sebagai satu negara bangsa yang merdeka,
inilah tapaknya. Jadi kalau kita rujuk kepada pepatah Melayu kan, di mana bumi dipijak, di situ langit di dijunjung. situ langit dijunjung. Ini adalah tempatnya. Pada awalnya sebelum kita berpindah ke Dataran Merdeka, betul, setiap perayaan Hari Kebangsaan diadakan di sini. Wow. Dan juga anak murid misalnya yang terlibat dalam sukan berada di sini juga. Aktiviti-aktiviti sukan berada di sini. Jadi banyaklah kenangan itu sangat penting kepada satu masyarakat. Encik Edin sendiri ada kenangan dekat sini? Banyak kenangan. Banyak kenangan. Sebenarnya saya telah banyak kali datang ke sinilah. Wow. Ia juga merupakan tempat di mana saya mengeratkan perhubungan saya dengan ayah saya. Yang menarik tentang Stadium Merdeka, kalau kita berbincanglah dengan mereka yang selalu hadir di sini, adalah pertembungan atau jalinan di antara kenangan peribadi dengan kenangan kebangsaan. Kebangsaan. Wah, sangat menyentuh. Kalau you tak keberatan, boleh sharekan dengan penonton-penonton kita antara kenangan-kenangan peribadi yang you masih ingat sampai hari ini. Banyaklah. Kalau kita memerhati stadium ni, betul. Ia bukan stadium yang besar dan gemilang. Ia satu stadium yang agak intimate, dan jarak misalnya di antara penonton dengan mereka yang bermain atau yang bertengah di padang itu tak jauh. Jadi pada masa itu saya telah banyak kenanganlah tokoh-tokoh sukan, misalnya Muhammad Ali telah bertinju di sini. Bertinju di sini? Ya, Michael Jackson telah membuat persembahan di sini, dan bola sepak misalnya. Setiap pemain jago pada masa itu, Rummenigge, Beckenbauer, Maradona, Pele, semua telah main di sini. Wow. Tetapi bagi kita, tokoh-tokoh tempatan lah yang disanjung ya. Moqtadari, Sochin An, Santokh Singh, Arumugam, dan mereka akan duduk di sana. Ya, jadi boleh disentuh, dekat, boleh ditegur. Wow. Dan kadang-kadang ada peminat pun yang marah pada mereka pada masa itu. Dan ini merupakan kenangan peribadi saya yang masih segar dan masih hidup. Kalau kita tengok stadium-stadium yang kita ada sekarang ni, dia punya kawalan keselamatannya begitu ketat sekali. Yang ini macam kalau orang tengah main bola, saya minat kali saya boleh lompat dan pergi peluk orang tu kan, sebab dia punya sangat, bak kata Adin tadi, sangat intim, sangat dekat dan kecil dan selesa. Itu. Dan memang ada pun kejadian dulu-dulu apabila lompat pagar masuk ke padang. Wow, itu antara kenangan-kenangan lah. Okay, kalau saya boleh tanya lah kan, Adin, apa maksud merdeka ataupun definisi merdeka tu selain daripada kita bebas daripada jajahan? Ia adalah sesuatu perkara yang agak rumit. Kalau kita rujuk kepada sejarah, ada negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tak bersekutu, betul, dan negeri-negeri Selat ya. Betul. Jadi dari segi pentadbiran, negeri-negeri Selat itu ditadbir secara langsung atau direct oleh pihak British. Negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu masih di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Betul. Konsep kemerdekaan ini sangat menariklah dan berbeza di antara negeri-negeri. Negeri-negeri di bawah naungan Sultan, sebenarnya merdeka ini bermakna Sultan telah menyerahkan kuasa kepada rakyat. Wow. Dan ini merupakan titik permulaan proses demokrasi untuk negara Malaya pada masa itu yang merdeka. Wow. Okeylah, soalan terakhir saya kan, Adin. Okey, sebagai orang kata orang yang kaya pengetahuan dengan sejarah dan sebagainya, harapan Adin untuk Stadium Merdeka ni, selain daripada digunakan untuk macam tadi aktiviti kesukanan ataupun aktiviti yang berkaitan dengan sukan, mungkin harapan di masa hadapan untuk stadium ini digunakan dari segi yang lain pula? Kita harus pulang kepada objektif. Kenapa tapak ini dipilih oleh Tunku Abdul Rahman pada masa itu? Kerana ia melambangkan perkembangan Kuala Lumpur. Kedua, sebabnya ialah ia tertumpu kepada masyarakat. Jadi saya harap ia masih dapat menjadi tumpuan itulah. Agak senang untuk masyarakat daripada setiap lapisan masyarakat tu datang ke sini. Ia adalah satu tempat yang demokratik. Betul. Dan bagi negara kita, ia bermula di Stadium Merdeka.
Wow, itu dia. Dan kita harapkan nanti stadium ini bukan saja digunakan untuk aktiviti sukan macam Adi kata tadi, kita mula dengan aktiviti kemerdekaan dan kita harapkan lebih banyak lagi mungkin arts, culture, fashion akan diadakan di sini. Untuk itu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Edinco kerana sudi orang kata berkongsi dengan kita your fondest memory, pendapat you tentang stadium ini, dan tentunya ia akan memberikan sesuatu kepada generasi yang akan datang. Thank you so much for being with us. Thank you for the invitation. Thank you. Baiklah penonton-penonton semua, untuk mengetahui apakah lagi perancangan yang menarik di sekitar Merdeka 118 ini, anda cuma perlu mendongak ke langit untuk melihat this new kid on the block iaitu Merdeka 118, dan ianya dijangka siap insyaAllah pada tahun 2022. Jadi menara ini memainkan peranan yang penting untuk menjadikan tarikan pelancong, pengunjung di sekitar kawasan Stadium Merdeka ini, dan insyaAllah juga menjadi tarikan syarikat-syarikat antarabangsa untuk menjadikan hub mereka di menara ini. Dan hari ini saya cukup bertuah, cukup berbangga kerana saya ada Presiden dan juga Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, Encik Ahmad Zulkarnain On, untuk bersama-sama kita berceritakan lebih lanjut lagi tentang orang kata visi dan juga perancangan Merdeka 118 ini. Terima kasih kerana sudi bersama kita hari ini. Sama-sama. Zul. Okey Zul, kita dapat lihat kan kawasan di sekitar Merdeka 118 ini bersebelahan dengan Stadium Merdeka yang cukup ikonik. Jadi macam mana menara ini dapat menambahkan nilai bagi persekitaran Bandar Lama Kuala Lumpur ni? Saya rasa Menara Merdeka 118 ni akan memberikan tumpuan baru untuk bahagian Kuala Lumpur di sini. Precinct ni dilengkapi dengan berbagai komponen seperti ada dek pemerhatian, ada pusat membeli belah, ada taman dan juga satu muzium tekstil. Setelah beroperasi sepenuhnya, pembangunan ni akan meningkatkan insya-Allah aktiviti di kawasan sekitar ni dan akan memperkasakan komuniti sekeliling. Wow. Jadi kita nak pupuk dan kekalkan semangat Pusat Bandar Lama Kuala Lumpur melalui pelbagai perancangan dan inisiatif yang kami sedang laksanakan sekarang. Wow, mengagumkan. Okey Cik Zul, saya perasan tadi kan masa nak datang sini kita ada beberapa stesen LRT dan juga MRT di sekeliling dia. Kalau nak LRT kita ada Plaza Rakyat dan juga stesen Hang Tuah. Kita juga ada monorail Maharaja Lela dan juga Hang Tuah. Jadi apa lagi penambahbaikan yang Encik Zul boleh kongsikan kepada penonton mungkin? Jadi kita memang nak pastikan pejalan kaki dapat bergerak dengan selamat dan selesa. Jadi kita ada melalui jalan laluan berbumbung dan juga jejantas. Untuk tu sebuah jejantas baru telah dibina untuk menghubungkan precinct ni dengan Jalan Galloway dan seterusnya ke pusat beli belah Bukit Bintang. Bagi yang memandu pula, terowong baru, terowong Belfield akan menyediakan laluan keluar masuk ke ruang bawah tanah tempat letak kereta melalui Jalan Said Putra, Jalan Damansara dan Jalan Istana. Wow. Jadi dengan peningkatan infrastruktur dan konektiviti yang diwujudkan, kami harap perjalanan keluar masuk akan menjadi lancar dan akan selamat juga bagi semua pengunjung. Okey Cik Zul, saya rasa bahagian konektiviti itu memang dah lengkap, memang tak ada masalah. Untuk pengetahuan semua, Merdeka 118 ini akan ada dek pemerhatian yang tertinggi di Asia Tenggara yang dipanggil The View at 118, dan juga akan ada Hotel Park Hyatt bermula daripada 17 tingkat yang paling tinggi, dan juga kita ada pusat membeli belah 118 Mall yang akan mempunyai satu tingkat khas bagi artisan Malaysia dan juga menara kediaman yang dibina di sekeliling Menara 118 ini. Ada juga Little M iaitu PNB Child Care Center yang dibina khusus untuk ibu bapa yang bekerja di Merdeka 118 ini. Jadi selain daripada Stadium Merdeka dan juga Stadium Negara, saya nak juga tanya Cik Zul, apa lagi yang ditawarkan di precinct Merdeka 118 ini khususnya kepada masyarakat Malaysia? Orang ramai yang akan datang ke Merdeka 118 juga akan dikelilingi ruang terbuka. Jadi ada seluas 4 ekar dan dapat dilihat taman linear yang dihiasi landscape bertemakan air yang kita namakan Merdeka Boulevard. Di hujung taman
Taman Linear ni sebuah bangunan anjung tinjau, kita panggil Look at 118, yang juga menempatkan Museum Textile juga bakal dibina. Wow. Bukan itu saja, bersebelahan Look at 118 ni, kita ada bina masjid baru, Masjid Merdeka yang akan bakal didirikan, yang dapat menampung lebih kurang 3,000 orang jemaah. Selepas siap Merdeka 118, kita dah tahu dengan Stadium Merdeka, macam mana pula dengan Stadium Negara, Cik Zul? Jadi apabila siapnya Menara 118 ni pada tahun 2022, tahun depan, stadium ni dulu, Stadium Merdeka akan dibuka setiap hari supaya orang awam boleh gunakan untuk beriadah, bermain bola, berlari, senam aerobik, atau boleh juga meluangkan masa santai bersama keluarga. Jadi kami harap precinct ni akan menjadi tarikan bukan sahaja bagi pelancong tapi juga untuk rakyat Kuala Lumpur dan rakyat Malaysia. Stadium Negara pula masih dalam kajian untuk mengenal pasti cara terbaik untuk dijadikan sebuah aset komersial tanpa mengubah seni bina asalnya. Jadi kita tengah kaji lagi. Ya, itu dia. Kita harus berikan pujian sebab orang kata generasi muda kita perlu tahu akan bangunan-bangunan ikonik yang bersejarah ini untuk mereka jadikan reference apa yang terjadi kepada negara kita, dan juga terdapat elemen perancangan untuk menarik minat orang ramai. Macam kita tahu kan, golongan muda ni asyik-asyik dia akan pergi ke mall, akan pergi ke tempat-tempat tarikan yang muda. Macam mana kita nak tarik golongan muda ni untuk datang untuk appreciate history negara kita? PNB sekarang ni sedang bekerjasama dengan sebuah organisasi nama Think City, sebuah organisasi komuniti yang banyak berpengalaman dalam membangun semula kawasan bandar. Wow. Kami memang teruja lah dengan inisiatif mereka dalam memperkasakan komuniti dan menghidupkan semula kawasan bersejarah seperti di Georgetown, di Penang. Dan kami harap Merdeka 118 juga dapat berkembang maju melalui usaha yang serupa. Jadi untuk Stadium Merdeka, kita telah melaksanakan sebuah projek stadium enhancement, kita panggil enhancement study, untuk mengetahui apa yang perlu diadaptasi atau dilakukan untuk mengaktifkan semula stadium ni bagi kegunaan masyarakat sekeliling. Jadi kita harap projek ni akan menarik minat orang ramai untuk menjadikan stadium ni sebagai satu tempat yang baru, yang boleh dikunjungi dan dinikmati pada masa yang akan datang. Sama seperti dekat sini ada Rex KL, di Bangsa EPW, Sentul Depot dan juga Momos KL. Selain itu, kita juga ada mengadakan sesi dialog terbuka dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan ahli komuniti di sekeliling ni, dan kita ada buat hari terbuka secara maya juga bersama jiran-jiran kita semua yang terdekat untuk memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai pendapat mereka dan aspirasi mereka terhadap stadium ni. Ya, itu dia. Kita harapkan apa inisiatif yang cuba dilakukan itu dapat menariklah minat-minat belia kita di luar sana untuk mengetahui ataupun datang ke sini untuk menikmati apa yang ditawarkan di sini. Okey, Cik Zul, saya adalah ternampak dekat website ataupun dekat laman web Merdeka 118 tentang program Geran Komuniti Merdeka 118. Apa yang saya faham ialah geran ini memberikan peluang kepada ahli komuniti untuk berkolaborasi dengan Merdeka 118. Jadi setakat ni banyak ke kertas cadangan yang dah pun diterima oleh pihak PNB? Ya, kita memang banyak dapat terima banyak pelbagai idea yang menarik dari kategori sukan, pendidikan, kesenian, juga dari komuniti perniagaan. Dan kami memang nak mulakanlah aktiviti bersama dengan ahli-ahli komuniti di sini. Jadi Merdeka 118 nak bantu wujudkan kejiranan yang aktif, di mana perniagaan tradisional boleh bersama-sama maju dengan perniagaan yang baru, dan warisan yang sedia ada juga akan dikekalkan seiring dengan pembangunan baru. Nampak tak? Nampak sekali yang pihak PNB ni cuba merancang setiap aspek dalam mencapai cita-cita, bukan saja membina bangunan terunggul di Kuala Lumpur, tetapi juga untuk mewujudkan sebuah komuniti yang boleh dibanggakan oleh semua rakyat Malaysia. Okey, Cik Zul, sajalah kata kita dah sampai ke hujung temu bual kita ni. Saya nak tanyalah, nanti bila dah siap office Cik Zul kat tingkat berapa, bolehkah saya datang melawat? Boleh. Bukan saja awal, malah saya nak jemput semua orang untuk datang ke Merdeka 118 apabila sudah siap, insyaAllah tahun depan, dan dibuka untuk orang ramai nanti, supaya semua orang dapat menghayati precinct ni sebagai destinasi sambutan dan merasai sendiri keunikan kombinasi seni bina moden dan juga warisan bersejarah di sini.
Itu dia, kita dah dengarkan sendiri daripada Cik Zul. Terima kasih banyak-banyak di atas masa yang diluangkan kepada kita, dan diharapkan apabila siap Merdeka 118 ni dan juga semua puisinya yang ada, tadi kita dah dengar banyak aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan. Kita ambil peluang keemasan ini untuk melihat sendiri dengan mata kepala kita pemandangan Kuala Lumpur daripada menara kedua tertinggi dunia yang akan siap pada tahun 2022 insyaAllah, kalau tak ada aral lintang. Sangat menakjubkan. Dari sudut ini kita dapat lihat 3 lagi bangunan pencakar langit yang menjadi mercu kebanggaan rakyat Malaysia. Kita ada Menara Kuala Lumpur kat sana, Menara Berkembar Petronas kat situ, dan juga depan saya ni kita ada Menara TRX. Bertuah sebenarnya kita hidup di Malaysia ni sebab kita ada banyak bangunan pencakar langit yang sangat tinggi-tinggi, yang cukup ikonik, yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Dan Merdeka 118 ni juga menambahkan lagi seri landscape Kuala Lumpur, dan yang menariknya ia betul-betul berdiri di sebelah Stadium Merdeka di mana berlangsungnya laungan kemerdekaan pada tahun 1957. Ini membawa maksud selain daripada kita nak menuju kejayaan, kita juga tak lupa kepada sejarah yang menjadi warisan negara kita. Dan diharapkan Persin Merdeka 118 ini dapat disambut baik oleh seluruh rakyat Malaysia, tak kiralah warna kulit, keturunan dan juga agama.